Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hawaris bin Muhammad tadi. Saya adalah salah seorang daripada kumpulan ini, iaitu kumpulan 7. Jadi, pertama sekali saya ucapkan selamat puasa kepada Dr. Saiful Izzuan bin Saadun dan juga selamat Hari Raya. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang laporan tourism Johor. Okey. Kumpulan saya ada 5 orang, iaitu Vimala Devi, Rishvita, saya. Lepas tu sahabat saya Saiful Anwar dan juga Iqbal Zulkarnain. Okey, kita teruskan kepada data analisis bagi statistik tourism dekat Johor Bahru ni. Okey, kalau kita lihat daripada gambar rajah 1 ni, itu graf ni, dia punya pada bulan Ogos, dia punya mood adalah bulan Ogos. Itu bilangan pelancongnya seramai 1992 dan berpendapatan sebanyak 88,867. Okey, seperti yang kita lihat di atas ni, iaitu kita lihat pada gambar raja ni, iaitu bilangan pelancong dan pendapatan caleg dan barang runcit atau diringkaskan lagi kepada BPP CBR. Dia di mana, iaitu di Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan Januari sehinggalah pada bulan Disember. Secara amnya, corak kedatangan BPP CBR ni telah mengalami peningkatan yang baik, iaitu pada bulan Januari hingga Jun dengan jumlah BPP CBR ada 213 orang dan berpendapatan sebanyak 14,750 meningkat kepada jumlah pelancong iaitu 3,030 dan juga pendapatan dia meningkat kepada 150,448 pada bulan Jun. Okey, namun begitu pada bulan Julai BPP CBR ni telah mengalami sedikit penurunan, iaitu sebanyak 910 orang pelancong dan pendapatan dia pula juga menurun, iaitu 51,881. Walau bagaimanapun angka BPP CBR ni mengalami peningkatan semula seperti kita lihat pada tadi, semula pada bulan Ogos, iaitu sebanyak 1,112 orang pelancong dan berpendapatan sebanyak 68,031 ringgit. Seterusnya BPP CBR ni mengalami penurunan semula pada bulan September sebanyak 2,048 orang dan dia punya pendapatan pula juga menurun sebanyak 89,056 kepada 35 orang dan berpendapatan sebanyak 6,362 pada bulan Disember. Okey, tadi sedikit sebanyak penerangan tentang data analisis. Okey, seterusnya saya akan masuk pada analisis Pearson correlation. Seperti yang saya tahu, Pearson correlation ni merupakan salah satu ukuran kolerasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variable. Saya tak pasti apa. Okey, seterusnya kita lihat pada graf sana. Okey, seperti pada gambar rajah 2 ni, dia menunjukkan sekitar plot bagi data bilangan pelancong dan pendapatan caleg dan barang runcit ke Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Okey, berdasarkan rajah 2 ni, apabila satu pembeli ubah bergerak ke arah yang sama seperti rajah di atas ni, ia bermaksud pola boleh ubah jenis ini mempunyai hubungan linear positif. Maka dengan ini kita mengetahui bahawa bilangan pelancong mempengaruhi pendapatan caleg dan barang runcit Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan ni. Jadi semakin banyak pelancong, semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh daripada hasil jualan barang tersebut lah. Baik, kita akan lihat pada analisis trend kemasukan pelancong ke Pulau Besar. Lihat pada bulan Januari sehingga bulan Februari. Bilangan pelancong adalah sebanyak 213 untuk bulan Januari dan 246 pada bulan Februari. Bilangan pelancong ni adalah agak rendah kerana pelahan dan juga Pulau Besar tindas bahkan 7 yang berlaku sehingga bulan Mac. Jadi dia mengakibatkan pelancong turun datang ke Pulau Besar. Sebenarnya kita lihat pada bulan Februari hingga Jun pula berlaku peningkatan secara drastik dalam pelancong, iaitu sebanyak 1,085 orang meningkat sebanyak 1,530 pada bulan Mac. Okay, hari ini kerana pada bulan Mac ni terdapat cuti persekolahan, iaitu selama seminggu,
sehingga daripada 23 hingga 31 Mac. Peningkatan bilangan pelancong kepada 2,368 orang ni sebanyak 512 orang pada bulan April. Jumlah peningkatan tidak begitu tinggi kerana ada cuti umum pada hujung minggu dalam bulan April. Seterusnya kita lihat peningkatan pelancong meningkat pada bulan Mei dan juga Jun. Peningkatan bilangan pelancong pada bulan Mei ialah 2,876 orang sebanyak 508 orang meningkat pada bulan Mei. Dan juga pada bulan Jun iaitu 3,030 orang sebanyak 190 orang meningkat pada bulan Mei. Hal ini kerana dapat diskon selama 2 minggu yang bermula pada 25 Mei hingga 9 Jun. Bilangan pelancong pada bulan Mei dan Jun adalah yang tertinggi pada bulan Mei. Ini disebabkan cuti panjang yang menggalakkan ramai pelancong dari jauh, dari negara dan sebagainya melancong bersama keluarga ke berbesar seperti itu sangat lama. Kita teruskan pada bulan Jun dan Julai pada kita lihat Jun dan Julai ni berlaku penurunan bilangan pelancong sebanyak 910 orang dari 3,030 orang pada bulan Jun kepada 2,120 orang pada bulan Julai. Penurunan bilangan adalah mungkin kerana tiada cuti persekolahan yang panjang pada bulan Julai. Namun begitu, terdapat cuti umum pada 7 dan 13 Julai untuk negeri Pulau Pinang dan 17 Julai untuk negeri Perlis. Dan didapat menunjukkan mengapa penurunan bilangan pelancong tidak berlaku secara drastik. Dari bulan Julai hingga Ogos berlaku peningkatan semula dalam bilangan pelancong ke pulau besar. Bilangan pelancong ni meningkat sebanyak 1,112 orang dari 2,120 orang pada bulan Julai kepada 3,232 orang pada bulan Ogos. Kita dapat lihat peningkatan ini berlaku kerana dapat cuti persekolahan pada bulan 10 hingga 18 Ogos 2019. Kita teruskan kepada bulan Ogos hingga Disember. Bermula dari bulan Ogos hingga Disember, bilangan pelancong secara berterusan pada bulan September bilangan pelancong ini menurun kepada 2,048 orang sebanyak 1,184 orang. Pada bulan Oktober ni bilangan pelancong menurun kepada 1,356 orang sebanyak 292 orang pada bulan November. Bilangan pelancong ni menurun kepada 198 orang sebanyak 1,590 orang pada bulan November. Bilangan pelancong menurun kepada 35 orang sebanyak 10 orang. Kita lihat pada apa yang saya cakapkan tadi, penurunan yang terdapat pada bulan Ogos hingga Disember ni disebabkan berlaku kerana pulau-pulau pelancong di daerah mungkin ditutup pada pertengahan bulan Oktober kerana bulan tersebut adalah bulan di mana hujan lebat berlaku atau boleh dipanggil sebagai musim ketujuh yang berlalutan sehingga bulan Mac 2020. Jadi itu akan menyebabkan berlakunya pengurangan para pelancong untuk hadir ke kawasan tersebut. Baik, saya akan teruskan pada 4.0 iaitu analisis cabaran dan masalah yang diperolehi oleh pengusaha celet dan barangan runcit di Pulau Besar. Seperti yang kita lihat pada 3.0 mengikut analisa, penurunan dalam bilangan pelancong Pulau Besar ni paling utara berlaku dari bulan Ogos hingga bulan Disember. Hari ini kita dapat lihat disebabkan oleh musim tertujuh yang melanda bermula dari pertengahan bulan Oktober. Jadi musim tertujuh ni ialah hujan yang lebat, ribut lagi iaitu didapat menjejaskan sumber pendapatan lah. Banyak celet dan kedai runcit Pulau Besar terpaksalah tutup. Lagi satu, seterusnya berlaku cabaran yang dihadapi oleh pengusaha ni iaitu dia terpaksa tutup semua aktiviti, tidak dapat dijalankan sebab itulah berlakunya ribut, jadi akan mendatangkan bahaya kepada pelancong yang hadir ke kawasan tersebut. Seterusnya cabaran yang dihadapi ni pengusaha celet dan barangan kedai runcit ni dia tidak ada perancangan lah. Contohnya macam perancangan jangka masa pendek. Perancangan jangka masa pendek ni penting lah bagi pengusaha kerana ia dapat terus menjana pendapatan pada musim ketujuh.
Rancangan jangka pendek ni contoh dia dengan merancang bagaimana untuk teruskan perniagaan apabila tidak menerima pelanggan untuk tempoh yang lama. Contohnya buatlah bisnes online ke, jual produk ke, seperti perkara tersebut lah. Okay, seterusnya apa lagi cabaran yang dihadapi, iaitu cabaran yang dihadapi oleh perusahaan cat ni, iaitu dia selalu mengabaikan kehendak pelanggan. Okay, jadi sikap ni tidak baiklah. Sikap yang tidak ambil peduli ni dia akan mengakibatkan kerugian besar lah. Jadi pengusaha-pengusaha perlu tahu kehendak pelanggan yang melancong pada musim tertuju agar dapat meneruskan perniagaan. Okay, contohlah bila pelancong datang, dia tidak dapat melakukan apa-apa aktiviti ditutup tidak dijalankan. Jadi pelancong ni jadi tidak suka dan mungkin akan menyebabkan berlakunya sikap yang negatif lah pelancong terhadap tempat tersebut. Dan bagi pekerja pula, mestilah mendengar apa yang pelanggan mahukan. Jadi perlulah merancang terlebih awal sebelum anda membuatkan sesuatu. Akhir sekali, iaitu cabaran yang dihadapi oleh pengusaha celik ni. Seperti yang kita lihat pada bulan Jun hingga Ogos, di mana bilangan pelancong ni adalah paling tinggi pada tahun 2019. Jadi cabaran apa yang dihadapi oleh pengusaha ini, iaitu cabaran dalam menghadapi mengurus bilangan pelancong yang menginap, mengurus barang runcit. Jadi dengan jumlah yang banyak ni, jadi mungkin dalam keadaan stok bagi kedai runcit itu tidak mencukupi. Jadi sebagai pengusaha mestilah memastikan stok tidak kehabisan. Kalau boleh mengekang dengan kadar yang mencukupi dan cepat. Seterusnya kita melihat kepada langkah penambahbaikan untuk menggalakkan lebih ramai pelancong untuk melancong ke pulau besar. Langkah pertama adalah pengusaha syarikat perlu melaksanakan inisiatif yang mampu untuk menarik perhatian pelancong. Antaranya dengan melaksanakan aktiviti yang menarik, seperti memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti seperti persembahan kebudayaan, aktiviti sukan rakyat dan aktiviti-aktiviti lain yang menunjukkan akan keunikan Malaysia. Justru aktiviti-aktiviti ini dapat menggalakkan lagi lebih ramai pelancong untuk datang ke pulau besar. Bahkan ia dapat memberi pendedahan atau ilmu kepada para pelancong, khususnya pelancong dari luar negara, akan keunikan budaya yang ada di Malaysia. Langkah yang kedua, peranan masyarakat akan membantu untuk menggalakkan lebih ramai pelancong datang ke pulau besar. Masyarakat setempat perlulah menunjukkan nilai sopan santun dan lemah lembut akan tutur bahasa, kerana budi bahasa akan memberi gambaran yang positif kepada pelancong agar kunjungan mereka ke Malaysia tidak sia-sia dan membawa pulang kenangan manis bersama. Oleh itu, para pelancong yang hadir ke pulau besar akan merasa rindu untuk datang semula ke pulau besar, di samping menggalakkan rakan-rakan atau ahli keluarga mereka untuk turut melancong ke pulau tersebut. Justru lebih ramai lagi jumlah pelancong yang akan hadir. Langkah ketiga adalah untuk memastikan keperluan asas seperti keselamatan, kesihatan dan makanan sentiasa mencukupi. Langkah ini merupakan langkah yang paling penting kerana pelancong akan mencari atau melihat terlebih dahulu sama ada keperluan asas mereka dapat dipenuhi atau tidak sebelum untuk membuat keputusan untuk melancong. Oleh itu, pengurusan syarikat pulau besar perlu sentiasa bersedia akan kedatangan musim terkujuh dengan menyediakan barang-barang keperluan asas yang sentiasa mencukupi kepada para pelancong di pulau tersebut dan sentiasa mendengar permintaan pelancong. Oleh itu, jika keperluan asas pelancong sentiasa dijamin mencukupi sepanjang berada di pulau besar tanpa mengira waktu, pasti ramai pelancong tidak akan rasa ragu-ragu untuk melancong ke pulau tersebut. Serta lebih ramai lagi pelancong akan berminat untuk melancong ke pulau besar kerana keperluan asas mereka akan sentiasa terjamin. Akhir sekali, kita melihat akan kesan langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan terhadap sektor pelancongan di pulau besar disebabkan oleh COVID-19. Kesan yang pertama, kita lihat dari segi jumlah pengunjung atau pelancong yang hadir semakin berkurang sehingga tiada pelancong yang datang untuk melancong ke pulau besar.
Oleh itu, pulau-pulau yang menjadi lokasi tumpuan pelbagai kegiatan sukan air, bersantai serta merakam gambar kenangan di sini terkubur begitu sahaja. Apabila suasana yang menjadi lenggang tanpa kehadiran pelancong atau sebarang aktiviti, dan kini kawasan pulau besar kelihatan kosong. Justru daripada kejadian ini dapat menambah kerugian terhadap negara ini dalam sektor pelancongan. Kesan yang kedua adalah pengurangan pekerjaan dalam perniagaan sektor pelancongan di pulau besar. Hal ini akibat daripada ketiadaan pengunjung atau pelancong yang melancong ke pulau besar. Pihak pengurusan perniagaan yang berkaitan sektor pelancongan di pulau besar tidak mempunyai pendapatan, malah terpaksa menghadapi kerugian yang besar. Oleh itu, ramai penduduk setempat yang bekerja di dalam sektor pelancongan di pulau besar seperti kerani dalam pengurusan chalet, pemandu pelancong dan tukang cuci terpaksa diberhentikan serta-merta. Kesannya, masyarakat setempat akan kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satu punca pendapatan bagi mereka. Justru taraf hidup mereka akan semakin berkurang serta dapat membebankan mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Kesan yang ketiga, dan kita dapat lihat dari segi perniagaan yang terlibat dalam sektor pelancongan di pulau besar terpaksa menghadapi kerugian yang besar, dan juga perniagaan yang terpaksa menamatkan operasi serta-merta akibat tidak mampu lagi menampung kerugian yang besar. Kesan ini amat sukar untuk dielakkan kerana dengan kehadiran semula pelancong ke pulau besar sahaja mampu memulihkan keadaan yang keruh ini bagi sektor pelancongan. Selagi PKP masih lagi dianjakkan dalam jangka masa yang lama, selagi itu perniagaan yang berkaitan sektor pelancongan di pulau besar akan menghadapi kerugian yang banyak, dan lebih banyak lagi perniagaan yang terpaksa menamatkan operasi serta-merta. Okey, kesimpulannya, apa yang dapat saya simpulkan daripada kajian ini adalah pada situasi semasa negara yang disebabkan oleh wabak virus corona yang mengakibatkan ekonomi Malaysia merosot akibat berlakunya wabak penyakit COVID-19, kerajaan sudah pun memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19. Dalam pada masa yang sama, rakyat atau masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan dengan serius. Maka rakyat perlu mengikut atau mematuhi segala arahan dan perintah yang telah ditetapkan agar wabak ini akan pulih kembali seperti sedia kala. Justru akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara kembali stabil.